RBT, subjek RBT. Okey, jap. Ni. Okey, saya ada share dalam grup Telegram. Yang ni je, RBT. Okey. Dia muka surat yang nak terakhir tu. Okey ni. Ini scratch pembangunan kod arahan. Pembangunan kod arahan dalam buku teks tahun 4 tajuk RBT. Tapi yang buku teks tu dia menggunakan Scratch 2.0 versi 2.0. Sedangkan dah lama kita ada dalam siri yang baru iaitu Scratch 3.0. Boleh nampak tak saya punya skrin? Boleh, ada siapa boleh bagi respon? Boleh nampak tak saya punya skrin Scratch ni? Nampak. Ustaz, kenapa Okey, ini Scratch 3.0. Kenapa nak Ya? bila nak tulis dia punya maklumat peserta ni, dia sekolah dia nak kena email. Oh, kejap saya betulkan balik. Astagfirullahaladzim, macam mana boleh email pula ni? Okey. Okey dah. Okey, cuba buat semula. Okey, cuba buat semula Cuba buat semula. Okey, dalam sekolah tu dia ada minta email tak? Tak ada kan? Tadi time nak tu ada tadi yang sebelumnya. Okey, sekarang tak ada kan? Okey, bagus. Okey, boleh isi Okey, baru 8 orang isi. Okey, baik. Sini ada 3 Scratch 3.0. Saya belajar Scratch ni dekat UTM Skudai selama 5 hari anjuran MDEC. Dan kali yang terbaru ni okey, saya tutup awak punya suara Okey, kali yang terakhir saya belajar juga dengan MDEC buat Scratch guna CS first. So yang CS first tu saya akan tunjukkan. Baik, Scratch ni dia adalah apa? Pengatur caraan mudah, pengatur caraan mudah untuk murid-murid. Untuk kita menggerakkan objek, kita nak buat game ke, kita nak buat sesuatu yang digital storytelling ke, kita nak buat persembahan presentation digital ke apa ke, so kita boleh guna Scratch boleh guna Scratch. Okay. So Scratch ni dia ada dua cara, satu online, yang kedua ialah dia offline. So yang online ni saya pastekan dekat grup Telegram kita link untuk Scratch online. Ni 3.0. Okey. Kemudian untuk yang offline kita kena download. Yang ni dia yang Scratch kita kena download. Bila kita download dan install, kita boleh guna Scratch secara offline. Maknanya tidak ada internet pun kita boleh guna Scratch ni. Ini untuk Microsoft direct download. Kalau yang guna Apple kena tekan yang Apple ni lah. Kalau yang guna Chromebook kena tekan yang Chromebook. Kalau nak guna Android kena tekan dekat Android. So boleh pilih. Dan saya guna Windows, saya tekan pada Windows ni dan direct download. Download install. Walau bagaimanapun Scratch ni dia masih ada lagi link untuk download Scratch 2.0 dengan Scratch 1.4. So saya sharekan link untuk murid-murid install di komputer sekiranya nak install. Saya lebih suka guna online sebab apa? Sebab dia tidak memberatkan, saya tak perlu install lah. Kalau online, siapa yang guna online dia tidak perlu install. Dia boleh guna online, tapi syarat dia kena ada internet lah. Kalau tak ada internet boleh guna offline. Okey, baik. So sebelum kita masuk ke modul CS first, marilah kita berkenalan dahulu dengan Scratch. Kenalan dulu dengan Scratch. Mungkin dalam buku teks tu dia ada terangkan kot. Scratch ni. Ni Scratch ialah, saya besarkan sikit. Ni. Scratch ialah aplikasi pengatur caraan untuk membina satu program seperti animasi, permainan dan simulasi.
So dia ada filter scratch. So nanti kita akan terangkan. Saya tak boleh nak terangkan di sini sebab dia menggunakan scratch 2.0. Ini adalah scratch yang lama. Dan walau bagaimanapun ada juga pertandingan yang mereka gunakan, masih lagi menggunakan 2.0. Ada, itu saya nampak ada satu universiti dia buat pertandingan scratch, dia masih mengekalkan syarat dia mesti menggunakan scratch 2.0. Okey ni nanti boleh tengok dekat grup Telegram saya ada hantar buku teks ni. Buku teks ni saya dah pisahkan hanya yang berkaitan dengan scratch sahaja. Okey, baik. So kita pergi dulu, siapa yang menggunakan scratch online, so dia boleh pergi dekat laman web ni. Ni dia laman web scratch. Ni dia, scratch.mit.edu. Ni dia punya laman web dia. Okay. So bila kita type dekat URL, dia akan keluar macam ni lah. Create stories, games and animation, share with others around the world. So nak guna online, kena start creating. Okay. So Scratch ni dia dalam tu dia ada tutorial juga. So okay, ni dia muka depan Scratch. Baik. Dekat Scratch ni dia ada objek. Ataupun kita panggil sprite. Sprite. Ataupun nak mudah faham, objek Objek yang kita nak gerakkan dia, yang kita nak animasikan dia. So ni dipanggil sprite. Okey. Dan bila nak menggerakkan objek ni, dia kena ada pengatur caraan. Ni sprite. Kat mana kita nak letakkan arahan-arahan supaya dia gerak adalah di sini. Ni dia area script script area. Okey. So kena dekat code. Satu sprite ni dia ada code, dia ada custom, dia ada sound. Saya ulang sekali lagi. Bila kita masukkan sprite, maka satu sprite ni dia akan ada 3, iaitu code, iaitu berkenaan dengan arahan-arahan dia. Dan yang kedua, sprite yang sama ni dia ada custom dia, iaitu dia punya baju dia ke, pakaian dia ke apa ke. So kita boleh gerakkan, kita boleh tambah dia punya custom dia tu. Bila kita tekan dekat sini, choose a custom, kita boleh tambah lagi. Okay. Dan sprite yang sama dia ada sound. Yang mana kita boleh di sprite ni kita boleh masukkan dia punya suara dia. Bagaimana nak masukkan suara dia? Kita kena masukkan dekat code. Dekat code. So kalau kita tambah lagi satu sprite, contohnya masukkan basketball kan. So basketball ni ni basketball ni, bila kita tekan warna ni, kalau macam contoh ada 2 sprite. So manakah sprite yang sekarang ni kita tengah fokus, iaitu sprite yang berwarna biru ni, basketball. Manakala sprite yang warna putih ni bukan warna biru, maknanya bukan kod dia. Kalau kita tekan sprite yang ni, dia akan warna putih. Ini adalah kawasan dia. Kalau kita tekan pada basketball, so ini adalah area untuk basketball. Okey. So bila kita tekan tambah lagi satu sprite ni, so sprite yang basketball ni dia ada kod dia sendiri, dia ada custom dia sendiri, dan dia ada sound dia sendiri. Maknanya sprite yang kucing ni dia tidak bercampur dengan sprite basketball. Kalau tak faham boleh tanya. Sprite yang kucing ni dia tidak bercampur kod dengan basketball. Dia tak bercampur custom dengan sound dengan basketball. Satu sprite, satu kod, satu custom dan satu sound.
Kalau kita tambah lagi satu sprite, contoh bat ni, so dia ada dia punya code dia sendiri, custom dia sendiri dan dia ada sound dia sendiri. Okay, untuk setakat ni boleh faham tak? Ada siapa nak tanya? Tak ada cikgu. Ha? Boleh faham Okey. Baik. So saya boleh pangkas dulu. Okay, kita hari ni kita kenalkan fitur-fitur dalam Scratch dahulu. Dalam Scratch dia ada objek, kita panggil itu sprite. Satu sprite ni dia ada kod dia sendiri, custom dia sendiri dengan sound dia sendiri. Okey, baik. Selain daripada objek, and dalam satu ni dia ada background dia. Ada background. Background pun dia ada kod dia sendiri, dia ada backdrop dia sendiri, dia ada sound dia sendiri. Sendiri. So backdrop ni kita boleh tukar lah. Kita nak letak warna apa? Nak tukar warna, okay, nak tukar ke backdrop lain ke? Contoh nak tukar ke colorful city ke? Okay, so yang ini kita boleh buang. Ni. Colorful city. Okay. Kalau kita nak berurusan, kita nak codingkan backdrop, so kita kena tekan pada backdrop. Kalau kita nak berurusan dengan sprite, kita kena tekan sprite. Barulah dia akan pergi ke code sprite, custom sprite dan sound sprite. Okay. Baik. Saya ulang lagi sekali. Selain daripada sprite, kita ada juga backdrop. Backdrop untuk sprite. So dalam backdrop ni, stage ni dia ada code, dia ada backdrop dan dia ada sound dia. Okey. Boleh tak bertukar-tukar backdrop? Jawapannya boleh. So tekan pada backdrop ni. Backdrop ni yang kita boleh tambah kat sini. Seberap kan. Kita nak tukar ke yang ini ke. So ada dua backdrop. Okay, baik. So macam mana kita nak buat sprite tu, dia boleh contoh untuk yang colorful city ni untuk stage 1, manakala untuk yang concern ni adalah untuk stage yang kedua. Nanti kita akan belajar masa kurikulum CS first tu nanti. Mungkin dalam kelas-kelas yang seterusnya. Kita akan belajar ikut kurikulum CS first. Okey, baik. Saya harap semua murid dapat clear. Iaitu sprite dengan backdrop. Okey. So, baik, kita lihat dulu pada code. Code ni apa? Pengatur caraan. Dia ada satu motion, ada looks, ada sound, ada events, ada control, ada sensing, operators, variable dengan my block. Kita kena tahu dulu apakah maksud pada motion. Motion ni apa? Pergerakan. Nak gerakkan ni sprite ni, objek ni. So kita nak gerakkan dia, so kita kena guna pada code motion, block motion. Kalau looks ni untuk bagi dia dialog, looks ni untuk bagi dia dialog. Say hello ke apa ke. Untuk sound ni kita nak bagikan objek kita ni, sprite kita ni bersuara, ada suara. Kita boleh masukkan suara kita. Dan kemudian events. Ni dia events. Events ni apa ni? Bila kita nak gerakkan objek ni, macam mana? Adakah bila kita tekan bendera hijau ataupun bila kita tekan space pada keyboard? So kita boleh pilih. Nanti kita tengok. Kemudian control. Control ni apa? Kita nak dia sprite ni berulang-ulang menggunakan kod arahan yang kita dah tetapkan. Contoh dia bergerak 10 langkah, dia akan bergerak 10 langkah sebanyak 10 kali pusingan. Itu pada control. Forever if nanti kita akan belajar pada kurikulum kita. Yang ini sensing. Sensing ni apa? Bila sprite ni bertembung dengan dinding, so dia akan patah balik ke
dia akan buat apa ke, semua ni lah. Operator lebih kepada matematik berkenaan dengan perkiraan. Adalah kalau macam kita contoh kucing ni, sprite ni, dia bertemu, contohnya kucing ni, dia bila bertemu dengan apple, dia akan tambah markah. Bila kucing ni menyentuh durian, dia akan potong markah. Akan ada kan game yang macam tu. So nanti kita akan tengok. So untuk hari ni kita berkenalan dahulu dengan blok-blok yang ada. Kemudian variable, kita boleh buat kita punya blok kita sendiri. Okey, baik. Okey. Saya harap semua murid boleh faham. Kemudian macam mana kita nak besarkan sprite ni dengan pada size ni ya, pada size kan. Kita tekan pada sprite biru ni kan, kemudian kita boleh besarkan dia. Contoh nak jadikan dia 200, enter, dia akan jadi besar. Nak jadikan dia 50, dia kecil 50. Gitu. Kembali kepada asal 100. Okey. Baik. Kemudian murid, satu lagi perkara yang kita kena tahu bahawa sprite ni dia ada bacaan, dia ada kedudukan dia. Dia ada kedudukan dia. X and Y sprite. Scratch. Okey, ni dia. Okey ni. Scratch ni kita kena tahu kedudukan X dengan Y dia. X ni X. Okay, sekarang ni kalau Scratch ni berada di sini, berapakah bacaan dia? Bacaan dia ialah X dia 105, manakala Y negatif 71. Kenapa kita kena tahu berapakah bacaan X dengan Y dia? Supaya untuk memudahkan kita nak buat animasi. Ataupun bila kita memulakan game kita ni, kita nak sprite ni berada di mana? Kita nak contoh sprite ni berada di sini. So kita kena tahu berapakah bacaan X dengan Y dia. Kita akan masukkan pada apa? Kita akan masukkan pada pada ni, go to X. Go to X. Contoh ni. Contohlah bila kita nak mulakan game kita ni kan, kita nak sprite ni berada di sini lah kan, kat atas ni kan. So berapa bacaan dia? Bacaan dia lah X dia lah 187, negatif 187, dan yang Y dia 124. 124. Okay, so nak kena control apa? Events when right click. Bila bendera hijau ditekan, so nanti sprite ni akan berada di situ. Contoh okey, tekan. Okey, ingat nampak tak? So saya letakkan dia kat sini kan. So bila kita tekan bendera hijau, maksud bendera hijau, maksud bendera hijau ni seperti play lah. Maksud bendera hijau ni seperti play. Maknanya bila kita nak memulakan sesuatu game, sesuatu permainan, sesuatu presentation ke apa ke, kita nak supaya sprite ni berada di situ. So kita letak dia punya kod macam ni. So bila kita tekan je bendera hijau, dia akan terus berada di sini. Tu maksud X dengan Y. Maksud X dengan Y. Okey. So kalau macam kita nak 180 negatif 171, negatif 171 90. Okay. Tekan turun ke bawah slide. Okay. Okay.
Kosong. Yang lebih tu nanti. Okey, baik. Baik. Nanti kita akan tengok satu persatu untuk yang fungsi pada X dengan Y ni. So apa fungsi X dengan Y ni? Fungsi X dengan Y ni lah untuk kita nak tahu kedudukan sprite ni berada di mana bila kita nak mulakan game kita dan kita nak sprite ni bergerak daripada satu tempat ke satu tempat adalah mengikut bacaan X dengan Y. Nanti kita akan tengok dia punya modul dia dalam CS first. Okey, baik. Jom kita pergi ke CS first. CS first. Okey, baik. Cara nak pergi ke CS first ni ialah type je CS first. Sekejap, saya akan ambil dia punya link dia. Copy. Saya akan paste dekat ni Telegram. Ni dia CS first. CS first, a free computer science curriculum that makes coding easy to teach and fun to learn. Okay, baik. Untuk murid, dia hanya terima kerja daripada guru. Tapi murid boleh tengok nanti di akhir kelas ni nanti saya akan bagi username dengan password kepada mereka yang daftar ni. Sekarang ni baru 29 orang. Yang belum daftar, sila daftar. Sebab apa kena daftar? Sebab saya nak bagi username dengan password. Nanti username dengan password tu, murid-murid akan dapat masuk ke kerja rumah. Yang mana mereka boleh buat kerja rumah kurikulum ni mengikut tutorial yang dia telah sediakan. So nanti untuk perjumpaan Sabtu depan, insya-Allah kita akan tengok siapa yang dah buat, apakah perkembangan yang murid-murid dah buat, siapa yang dah berjaya. So benda ni dia akan berterusan. So kelas ni dia akan berterusan, bukannya setakat hari ni saja, tapi dia ada kita akan tengok dia punya perkembangan. Adakah murid tu dia ikuti kerja rumah yang saya bagi, dan apakah perkembangan kerja rumah dia. So maknanya daripada siri pertama ke siri kedua ada perkembangan di situ. Bukannya dia setakat tengok sahaja, tapi dia ada masa seminggu untuk dia siapkan kerja rumah. So nanti Sabtu depan kita akan tengok punya hasil dia apa. Dan Sabtu depan akan ada lagi kerja rumah. So untuk murid, dia tidak perlu mendaftar pada CS first, dia tengok sahaja dahulu. Okay, baik. So ini adalah CS first, Google for Education. Okay, dia punya kurikulum dia ni. Ini kurikulum dia. Dia ada characterizations, interactive presentation, dialog, narration, figurative language. Ni semua ni insya-Allah kita akan cuba selesaikan sampai bulan 5. So insya-Allah bulan 6 tu kot kita akan mulakan pertandingan. Pertandingan Scratch. Okey, baik. Baik. So untuk yang kurikulum yang pertama, kita akan belajar yang characterization ni dulu. So saya akan klik pada view untuk kamu semua tengok. Okay, yang boleh tengok dahulu, nanti boleh buat di rumah. Mengikut username dengan password yang saya akan bagi nanti. Okay. So di sini ialah, okay, kita tekan start. Saya tekan start. Dia ada video penerangan tetapi dalam bahasa Inggeris. So jangan risau, saya akan tolong bantu awak bagaimana nak memahaminya. Okey. Okey, instruction. Okey, watch, kita tengok video ni dengan guru kamu. Kemudian open starter project. Buka starter project. Okay, murid tak payah buat, murid tengok saja dahulu. Nanti lepas habis kelas ni, murid-murid boleh buat. Bila murid-murid masukkan username dengan password yang saya bagi, so nanti saya akan lihat perkembangan apa yang kamu dah buat. Okay. Bila dah open starter project ni, boleh lihat kepada video penerangan ni,
dan ikut blok coding yang dia telah buat. Okay, boleh start pada projek. Okay, sebelum tu kita tengok dulu video tu. Okay, sekejap. Saya cepatkan sikit. Okay, baik. So, dia suruh apa? Dia suruh starter project. Buka projek dulu. Okay, lepas tu okay, character, object dan animal dipanggil sprite lah, objek ni. Okay. Okay, baik. So, saya tekan dulu starter project ni. Murid-murid tak perlu buat, murid tengok dulu. Dah habis kelas nanti barulah murid-murid buat. Baik, dia suruh buka dulu starter project dan pilihlah apa-apa sprite. Contoh saya pilih sprite yang inilah band ni. Okey. Lepas tu dia suruh buat apa? Boleh pilih mana-mana sprite yang awak suka. Ini maksud dia ialah kita boleh macam ni kan. Sekarang ni dia menghadap ke kanan kan. So kita boleh menghadapkan dia ke kiri. Pada custom pada ni flip horizontal. So dia akan berada ke sana. Kalau ke sana lah. Kalau ke sini, macam tu. Biasa kan. So bolehlah buat. Nak explore ke apa ke. Okay, baik. Tu maksud dia. Okey, kita nak bagi dia berdialog. Kita nak bagi dia berdialog. So kita guna blok apa? Nak bagi dia kod, kita tekan pada kod. Apakah dialog? Dialog ada pada loops. Pada loops. So boleh pilih nak yang mana. Okey, cakap boleh pilih pada thing. Ni thing. Kan sini, masukkan. Kita boleh duplicatekan dia. Duplicate ni maknanya kita boleh tambah. Okey. Bila thing ni maknanya dia bercakap dalam hati. Kan. Okey, nak buat apa? Nak buat apa hari ini? Okey. Nak jogging lah. Nak berjalan. Masukkan. Okey. Okey, lepas tu yang 2 second dengan 3 second ni ialah berapa lama dialog tu berada pada skrin. Macam kan? Oh no, I don't have my homework. So maknanya dia berada di skrin selama 2 saat. 2 saat. 1 saat, 2 saat. Lepas tu dialog tu akan hilang, dia akan pergi ke dialog yang seterusnya. Okey, baik. So murid-murid, bila kita nak playkan kita punya kod ni, kita kena buat apa? Kita kena letak sama ada bendera hijau ataupun tekan space. So untuk ni saya akan tunjukkan dua ni dulu
untuk gerakkan dia punya think dia ni, dia punya dialog dalam hati dia ni, sama ada kita boleh tekan when bendera hijau diklik, maknanya bila kita tekan bendera hijau ni akan bercakap dalam hati. Nampak tak? Okey. Kalau kita tak nak guna bendera hijau, kita boleh guna tekan space. Apa makna space? Space ni kalau dalam komputer ni saya tengok keyboard. Space tu ni. Ni space ni space. Space ni. Tu dia. Bila saya tekan space, okey, sekarang ni saya besarkan sikit dia punya orang dia ni, letak 200. Okey, sekarang ni kan objek ni, sprite ni, nama band ni dia tidak bercakap dalam hati. Bila saya tekan space pada keyboard, dia akan mula bercakap dalam hati. Tanda coding kita ni berfungsi ialah bila coding kita ni dia berwarna kuning. Ni warna kuning. Mula-mula nak buat apa hari ni? Masa kan nak bersukan lah. So hari ni nampak tak apa yang murid-murid belajar hari ni? Murid-murid belajar hari ni ialah nak masukkan think, ini bercakap dalam hati. Nak guna when boleh guna bendera hijau ditekan ataupun nak guna bila kita tekan space. Kalau kita tak nak lah guna space, kita nak guna huruf A. Bila tekan huruf A, dia akan berfungsi. So kita tekan when A key, mana A tu yang dalam keyboard tu, kita tekan huruf A apa jadi? Dia akan berfungsi dia punya dialog tu. Okey, saya sekarang ni setkan when A kan. Tapi kalau saya tekan space dekat keyboard, dia tak jadi. Saya tekan keyboard, saya tekan space dekat keyboard ni. Dialog tu tak berjaya, tak berfungsi. Tapi bila tekan A, baru jadi. So untuk setakat ni, boleh faham tak faham? Faham, cikgu. Faham. Okay, baik. Okay. So ni, okay baik. Kita lihat dulu pada kita punya kurikulum kita tu. Okay. Okay. So untuk yang kurikulum yang pertama ni, iaitu ialah characterization ni, kita akan belajar make your character move, add a teacher or a friend, add an interesting object. Okay, sekejap. Kita habiskan dulu. Okay. So kita pergi ke make your character move. Kita nak gerakkan dia. Sekarang ni dia dah berkata-kata kan dalam hati. So nak menggerakkan dia tu macam mana? So kita akan belajar macam mana nak menggerakkan objek ni daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Ni saya kata X dengan Y. Setiap kali objek ni berada, dia ada dia punya bacaan X dengan Y dia. Okay, kita kena letak X dengan Y yang baru di manakah kita nak dia ni bergerak. Okay.
Okay. So cara kita nak gerakkan dia, kita kena guna glide. Glide. Saya tunjukkan. Nak menggerakkan dia daripada sini ke sini. So kita kena guna block motion. Dan motion tu kita guna glide. Glide yang ada X dengan Y. Ni. Nampak saya besarkan sikit. Ni. Glide. Okay, X dengan Y. Okay. So nak tahu, okay saya kecilkan sikit yang ni. Kan? Okay, nak tahu berapakah bacaan untuk yang kat sini? So tengok kat sini. Okay, 1, 2, 4. 1, 2, 4. Dan Y dia ialah negatif 13. Negatif 13. Nah, kita cantumkan dia. Okay. Sebelum tu, okay, kita nak kat sini kan. So maknanya kita nak bila permainan ini dimainkan, kita nak dia berada di mana? Dia berada di sini. Okay. So kita kena letakkan go to X ni. Apa bacaan dia? Bacaan dia ni. Sekarang ni objek ni berada di sini. Dia punya bacaan X dengan Y dia ialah negatif 152. Dan Y dia ialah negatif 75. So bila kita tekan kepada huruf A, kan, nanti dia akan keluar dialog dan dia akan bergerak. Okey, tekan Okey. Maksud nak buat apa hari ni? Okey, nak bersukan lah. Lepas tu dia bergerak. Dia akan bergerak pada kedudukan ini. Nampak macam bergerak tak selari, kita boleh adjust balik. Okey, kita tukar kepada 135. 135 negatif 171. Negatif 71. Dan kita tekan huruf A untuk, saya cakap when A kan, ataupun nak tekan space lah. And when space, tekan space. Dia nak buat apa hari ni? Nak bersukan lah. Okey. Okey. Saya lupa nak rekod lah. Okey. Okey, tak apa, lepas ni kita buat guna StreamYard lah. StreamYard dia automatic record. Okey, nampak tak ni? Siapa nak tanya apa-apa? Boleh tanya untuk fokus kita pada hari ini, iaitu memasukkan dialog pemikiran dalam hati dan nak tekan bendera hijau ataupun space ataupun nak menggerakkan objek daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, siapa nak jawab soalan saya? Siapa bersedia? Volunteer nak jawab soalan? Boleh tak? Buka mikrofon. Okay. Okey, Anas. Ya. Anas? Oh, Anas. Ya. Okey, apa nama blok? Kita nak gerakkan satu objek daripada satu kedudukan ke kedudukan yang lain, kita guna blok apa? Light ke? Mula-mula tekan apa? Motion. Lepas motion, cari blok apa? Cari blok glide. Glide yang ada X dengan Y. X dengan Y. Okey, lain siapa lagi nak jawab soalan? Bagus, Anas. Wijaya. Okey. Soal. Dengar saya soal. Soalan saya ialah, kalau kita nak mulakan permainan kita, game kita, nak mulakan coding tu, dengan kita nak mulakan coding kita tu, kita kena buat apa? Kita kena letak blok apa? When A press. Okey, bagus.
Jawapannya kita kena guna pada ni event ni, tak sebutan ni events. Events ni kita boleh guna when bila bendera hijau ditekan, diklik, ataupun when space keyboard, ataupun when up arrow, down arrow, right arrow, left arrow, any betul-betul tekan. Mana any apa ni? Any ni maknanya apa-apa button kita tekan dia akan play. Kalau kita nak khususkan kepada huruf A, dia boleh tekan A. Okey, ataupun kita boleh buat when this sprite click. Bila sprite ni ditekan, dia akan hidup. Macam tu. So boleh pilih sama ada nak guna when bendera hijau ditekan ataupun when space ditekan, when the sprite click. Kita boleh pilih antara tiga ni untuk menghidupkan coding yang kita dah buat. Kalau kita dah set kan, kita set dekat sini ialah sekejap. Apa nak ni? Kita set kat sini ialah when bendera hijau ditekan. Tetapi sprite kita ni tak bergerak. Agak-agak apa dia punya sebab dia? Sebab dia ialah blok kita ni tak betul. Kalau blok tak betul, dia akan jadi apa? Okay, cuba kita try. Kita letak tak betul punya ni, akan jadi apa? Oh ni boleh juga. Sekejap kalau kita buat benda yang tak betul. Ni tak boleh ni. Variable. Okay. Boleh ni. Kalau kita masukkan blok yang tak betul, dia tak jadi warna kuning. Dia tekan benda hijau, tak ada apa-apa warna kuning yang keluar. Kalau kita masukkan blok yang betul, dia akan jadi apa? Ni dia punya apa, dia punya tepi tu warna kuning. Siapa yang gunakan Scratch 3.0? Okey, baik. Lagi siapa nak jawab soalan? Ada? Buka mikrofon. Ada lagi tak? Siapa yang berani? Ada? Tak ada? Ada, tak apa. Okey, baik. Kita teruskan kepada kita punya Scratch kita ni. Okey, baik. Tadi make your character move. Sekarang nak add a teacher or a friend. Kita nak tambah sprite kita. Macam mana? Add another sprite to interact with your main character. So ni ada karakter baru. Maknanya ada sprite baru. Tambah sprite baru. Maknanya kita pergi dekat sini kan. Ni choose a sprite, tekan je. Dan tambah karakter baru. Karakter baru. Kita nak masuk karakter kita pun boleh. Okey. Lepas tu
Okey, baik. So kita akan tambah sprite kat sini. Saya dah tambah kan. Saya nak kecilkan sikit dia punya sprite tu. Okey ni. So bila kita nak, saya dah cakap tadi kan mula-mula pada permulaan iaitu bila kita tambah sprite. So sprite ni dia ada kod dia sendiri. Kod dia kosong kan sebab apa? Sebab kita tak masukkan apa-apa coding. Tapi yang band ni dia dah ada kod dia. Sebab apa? Tadi kita dah masukkan. So yang karakter yang kedua ni kita kena tambah dia punya, kita kena masukkan coding dia. Coding dia apa tadi? Kita nak masukkan dia untuk say hello ni. Kita buat 3 kali. Ke mana awak nak pergi, Ben? Dah siap kerja sekolah. Kita boleh selain daripada masukkan say ni, kita boleh masukkan suara masukkan suara. Okey, cepat balik. Okey, so maknanya tadi di sini kan, tadi dia cakap bila kita buat macam ni, dia akan menjadikan dialog tu akan berlaku serentak. So apa perlu kita buat? Iaitu klik, kita kena tunggu. Control, wait berapa second? Iaitu tunggu sehingga dia ni habis cakap. 2, 4, 6, 6, 7. Mana kena 7. So sini karakter kena 7. Tunggu 7 second. Baru dia bercakap. Okey, mesti kita tengok. Okey. Kita tengok. Jadi tak jadi. Okey. Okey, sekarang ni when benda hijau ditekan, so klik. Okey. Nak buat apa hari ni? Okey, cepat balik. Okey. So nampak tak? Nampak kan? Nampak kan? So ini adalah coding untuk karakter tu dan band ni adalah coding untuk dia. So kalau ada 10 sprite, ada 10 coding yang berlainan. Tetapi bila ada 10 coding yang berlainan, kita kena jaga masa ni. Sebab apa kena jaga masa? Supaya 10 sprite tu tidak berlaku serentak dia punya dialog dia. Macam itulah. Faham tak? Faham kan? Okey, baik. So saya nak tengok sini ada 31 Saya akan bagi 31 ni apa ni username dengan password. Minta yang tak daftar jangan guna username dengan password yang dah daftar. Tolong jangan guna username dengan password yang daftar. Nanti kalau yang akan datang saya akan fikir bagaimana orang lain tak nampak awak punya username dengan password. So saya akan pergi ke my class. Okey, saya dah buat siri 1. Okey, kod kelas kita ialah ni kod kelas kita ini. Ini adalah kod kelas kita. Saya akan copy pastekan dekat dekat grup. Okey. Kemudian saya akan buat add student. Add student seramai 31 orang. 31 orang. Mana ya? Okey, saya tambah pelajar 31. 32 lah. Create account and download roster. Okey.
Ni kan nama ni saya akan pastekan dekat sini. Ni nama. So nanti Nur Azimah binti Alamuddin. Username dia ialah 652. Password dia ialah square. Faham? So macam mana Nur Azimah nak pergi ke akaun dia? Cara dia ialah nanti Nur Azimah pergi dekat laman web CS First. Ni CS First ni saya dah masukkan dalam grup Telegram. Okey. Lepas tu jap ni dah nama saya ni, jap saya. Okey. Pergi dekat laman web CS First. Laman web tu ada dalam grup Telegram. Okey. Lepas tu kan jap. Okey, pangkah. Okey. Dan okey. Okey. Baik. Nanti murid dia pergi dekat laman web CS First ni, dia tekan sign in. Sign in dan pilih I am a student. Ingat murid-murid, pilih I am a student. Lepas tu klik sign in with CS First tau. Klik sign in with CS First. Masukkan kod kelas kita ialah ini. Kemudian klik next. Contoh username bagi Nur Azimah ni ialah 652 dan password dia ialah square. Ingat murid lain jangan kacau username dan password orang. Okey, lepas tu klik sign in. So Nur Azimah ni dia dah berada dalam kelas ni. Okey. Lepas tu saya akan masukkan apakah yang kamu kena buat di rumah, iaitu kamu kena buat characterization. Siri 1. Okey. Okey. So nanti bila Nur Azimah dia buka dia punya kelas dia dah masuk username dengan password dia akan nampak ni characterization. So dia akan tekan characterization ni dan dia akan tekan pada start. Dia tekan pada start, dia akan tengok dulu dia punya video mukadimah, lepas tu tekan next. Kemudian dia boleh start a project, buat, make your character move, add a teacher or a friend, dan add an interesting object. Lepas tu tekan nombor 3 ni, survey, boleh buat, dan tekan pada yang nombor 4. Dan jangan lupa tekan next. Faham tak? Faham ke tak? Faham, Ustaz. Bukan Azimah yang lain. Okey, kenapa murid-murid kena buat? Sebab nanti saya akan nampak perkembangan murid-murid. Sama ada dah buat atau tak buat. Saya akan nampak murid ni dia boleh buat atau tak boleh buat. Okey. So nanti minggu hadapan, hari Sabtu, kita akan tambah insya-Allah. Tambah untuk kurikulum yang seterusnya, kita akan belajar blok yang lain. So satu kurikulum, dia tak sama dengan kurikulum yang kedua. So kurikulum yang kedua adalah penambahan blok, fungsi blok yang seterusnya. So jangan miss
satu kelas. Walaupun ianya dirakam, tapi dalam Google Meet ni kamu semua boleh tanya dengan saya, insya-Allah saya boleh tolong jawabkan. Okay? So saya ulang semula, saya akan masukkan username dan password dalam grup. So diminta yang tidak daftar jangan guna username dengan password ni. So nanti saya akan fikirkan bagaimana supaya username dan password ini tidak diketahui oleh orang lain. Itu untuk yang akan datang. Tapi untuk kali minggu ni saya kena masukkan dalam Telegram, grup Telegram. Cara dia, murid-murid kena buat apa? Iaitu murid-murid kena pergi ke laman web CS First. Saya ulang, pergi dekat ni, ini dia laman web CS First. Pastekan. Lepas tu tekan sign in. Tekan sign in. Lepas tu pilih I am a student. Lepas tu klik sign in with CS First. Kelas kod kita ni. Ni kelas kod kita. So klik next. Masukkan username. Username Ahmad Fauzi. Ni dia 587. Password dia ialah tuna fish. Contoh 87 dan password dia ialah tuna fish. Dan sign in. Bila dia buka je sign in, dia akan nampak dia punya kerja rumah dia dulu, characterization, dan dia boleh buat. So saya akan masukkan ni dalam Telegram nanti. Saya harap semua boleh faham kan? Kalau tak boleh faham, cukup sekadar hari ini saja. Kita berjumpa insya-Allah pada hari Sabtu akan datang dengan kurikulum yang kedua. Terima kasih kerana hadir. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Bye. Sekejap saya. Bye. Bye. Okay, bye. Bye cikgu, terima kasih. Mau keluar.